They tell me that I'm never. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Tonton Bapak yang amat dihormati. Di dalam gabungan Perikatan Nasional, parti-parti komponen di dalam PN. Yang pertama yaitu PAS, dan yang kedua Bersatu, dan yang ketiga adalah Parti Gerakan. Di antara ketiga-tiga parti ini yang telah membentuk sebuah gabungan Perikatan Nasional hari ini, ada pula satu cerita. PAS itu adalah kakak, manakala Bersatu adalah adik. Bagaimana pula dengan Gerakan? Nah, itu persoalan yang pertama. Gerakan pula apa di dalam PN? Saudara-saudara, tonton dan puan, satu perkongsian terkini daripada Malaysia Kini. Benarkah PAS kakak dan Bersatu adik? Menurut satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh Ogos 7. Kenyataan Taqiyuddin Hasan baru-baru ini sudah tentu mengguris hati ahli akar umbi Bersatu. Mana tidaknya kenyataan itu sebenarnya agak nakal dan mengejutkan ramai. Sekaligus mengundang tanda tanya. Sejak bila PAS menjadi ibarat kakak kepada Bersatu yang bertindak sebagai adik dalam gabungan PN? Sedangkan kita tahu Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah pengerusi Perikatan Nasional, manakala Presiden PAS pula adalah timbalan pengerusi Perikatan Nasional. Bahasa mudah dalam masyarakat hari ini ialah apabila seseorang atau satu kumpulan dilabel sebagai ia menggambarkan pihak berkenaan mengalami kekurangan pengalaman, orang baru, mudah, mentah atau mungkin dengan bahasa lebih keras, ingusan. Apakah itu pandangan terkini PAS terhadap Bersatu? Atau sebenarnya rasa tersebut sudah lama disimpan mereka dalam diam-diam demi menjaga hati rakan-rakan yang lain? Mari kita lihat suatu fantasi di sebuah kampung yang terletak di kawasan pedalaman negeri bernama Serambi. Seorang kakak sentiasa memantau adiknya kerana si adik ada tabiat suka mengigau pada waktu malam. Sebagai adik yang muda dan hingusan, sudah tentu amat bahaya berada di luar rumah pada waktu malam. Gejala itu berterusan sehingga si kakak beranak pinak. Demi kasih seorang kakak, dia menyerahkan salah seorang anak lelakinya untuk membantu si adik sama ada di rumah atau ketika di ladang. Demikianlah hidup dua beradik itu yang selalu dibayangi oleh masalah antara satu sama lain. Dalam konteks semasa pula, orang ramai bertanya, jika Bersatu laksana seorang adik, bagaimana pula status satu lagi parti dalam PN, yaitu Gerakan? Adakah Gerakan sekadar adik tiri? Tan Yusof ialah pembaca Malaysia Kini yang mengikuti rapat perkembangan PRK Sungai Bakap. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia Kini. Ini adalah satu perkongsian daripada Malaysia Kini. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, kalaulah kenyataan Taqiyuddin Hasan ini telah mengguris hati pemimpin-pemimpin Bersatu dan juga Gerakan, adakah ini satu mulanya keretakan di dalam PN? Sedangkan sebelum ini pun ada satu kabar angin ataupun isu Gerakan untuk keluar daripada Perikatan Nasional kerana berkaitan dengan satu isu sebelum ini di dalam Perikatan Nasional. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini, berkaitan dengan perkara ini, dan berkaitan dengan kenyataan Taqiyuddin yang menganggap PAS itu adalah kakak, Bersatu itu adalah adik? Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, sebelum ini kita pernah mendengar PN kata mereka bersih, PN kata mereka tidak kotor. Namun saudara-saudara, seperti yang kita tahu, pengerusi PN sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah terpalit dengan kes mahkamah. Begitu juga pemimpin daripada PAS, yaitu PN sendiri, Menteri Besar Kedah berkaitan dengan REE, berkaitan dengan Menteri Besar Perlis, di mana anaknya juga terlibat dengan siasatan. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati,
Begitu juga Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, anaknya juga terpalit dengan siasatan. Nah, berkaitan dengan anak Ketua Pembangkang, satu perkongsian daripada Astro Awani bertarikh 8 Ogos saya kongsikan kepada Anda hari ini. Perbicaraan kes rasuah anak Hamzah Zainuddin akan didengar Hakim Baharu. Wow, kenapa Hakim Baharu yang akan mendengar perbicaraan kes rasuah anak Hamzah? Jadi saudara-saudara, kalau perkara ini membawa kepada persepsi negatif penyokong-penyokong PN dan seluruh rakyat Malaysia, adakah Hamzah Zainuddin juga tiba-tiba akan digesa untuk letak jawatan? Kerana ini melibatkan ahli keluarganya, kes rasuah anak Hamzah Zainuddin. Kita teruskan di dalam penyampaian ataupun artikel daripada Astro Awani. Perbicaraan kes seorang perunding bebas yang juga anak kepada bekas Menteri Dalam Negeri yang berdepan pertuduhan menerima rasuah bernilai RM100,000 akan didengar di hadapan Hakim Baharu Mahkamah Session. Hakim Rozina Ayub yang sebelum ini mendengar kes itu berkata beliau akan berpindah pada 15 Ogos ini, dan Hakim Baharu yang menggantikannya akan mendengar kes dihadapi Muhammad Faisal Hamzah. Sehubungan itu, mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 29 Ogos, katanya pada sebutan kes hari ini. Terdahulu, Peguam Chetan Jetwani yang mewakili Muhammad Faisal berkata, sebutan kes hari ini adalah untuk pihak pembelaan melengkapkan senarai peguam yang dilantik mewakili tertuduh. Pegawai pendakwa SPRM Selvam T. Armugom memaklumkan beliau akan mengendalikan kes tersebut bersama seorang lagi pegawai pendakwa, Ikhwan Zaudi Nordi. Muhammad Faisal 40, anak kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin, didakwa menerima wang berkenaan daripada Izmir Abdul Hamid sebagai upah bagi High-Tech Padu Berhad melantik syarikat Rimba Merpati dan syarikat My Solutions sebagai konsultan pemasaran disebabkan pengaruh yang dimiliki tertuduh. Syarikat berkenaan dibayar komisen berjumlah 700K selepas High-Tech Padu dianugerahkan tender supply, rental, implementation, training, support and maintenance of security infrastruktur bernilai 33 juta ringgit Malaysia oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Perbuatan didakwa dilakukan di sebuah pejabat di Pusat Beli Belah Jalan Dutamas 1 pada Mac 2018 dan pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E kecil E besar Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta sama. Jika disabitkan kesalahan boleh membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 Malaysia mengikut mana-mana lebih tinggi. Adakah dengan ini anak Hamzah berisiko untuk terkena hukuman ini jika disabitkan kesalahan? Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, adakah ini mematahkan kenyataan ataupun mematahkan maklumat ataupun kenyataan sebelum ini bahawa PN itu bersih? Jadi saudara-saudara, apa komen Anda?